Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini 23/8/22 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir suratul Fathi. Kita sudah sampai ke ayat yang terakhir, iaitu ayat 29. Ini adalah merupakan siri yang ke-10 tafsir suratul Fathi, walaupun 29 ayat, tapi kuliah kita sebanyak 10 siri kuliah. Alhamdulillah, walaupun secara ringkas. Mudah-mudahan para jemaah dapat memahaminya, dapat menghayatinya, dapat mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita melalui surah yang mulia ini. Alhamdulillah. Ayat yang kita akan bincang, ayat 29 ini, sebagai penamat suratul Fathi. Allah Ta'ala cerita tentang pujian dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian dinyatakan sifat-sifat mereka, para sahabat, yang sangat tegas dengan orang kafir yang menentang Islam, dan sangat lunak, berkasih sayang, mesra sesama Islam. Tanda-tanda berciri-ciri keistimewaan mereka nampak di muka mereka, daripada kesan sujud dan lain-lainnya. Allah Ta'ala gambarkan sifat mereka ini telah dimaklumkan dalam kitab Taurat, mana sudah ada sifat Nabi sallallahu alaihi dan sifat para sahabat dia. Karena itu ahlul kitab yang saleh, yang jujur, mereka akan beriman. Ahlul kitab yang sedengki, hasad, yang jahat, mereka tak akan beriman. Na'udzubillah. Baiklah, Allah gambarkan suasana keadaan para sahabat seperti benih tunas yang tumbuh daripada pokok. Mula-mula sebuah pokok, akhir kali naik dia punya cabang, bersubur dan besar. Begitulah sahabat dulu, beberapa orang, kemudian makin bertambah sampai waktu Nabi kita Hajjatul Wada. Ada ulama sejarah mengatakan 140,000 orang pada saat itu. Baik para jemaah sekalian, Allah Ta'ala janji keampunannya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang layak mendapat keampunan Allah dan sekaligus dapat menjejakkan kaki ke syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, mari kita baca ayat 29 sebagai penamat ataupun khatam suratul Fathi. Ayatnya Muhammad, penamat suratul Fathi, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Balik semula kepada awal ayat. Tak ada kepada mana lah, satu ayat je ada. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita dengan nama Nabi, apa kita buat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Para jemaah sekalian, kita tengok munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Allah Ta'ala nyatakan benarnya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabatnya, orang-orang beriman, tenang hati, mimpi ini akan terlaksana. Tangguh sekejap, sabarlah. Maka dalam ayat ini Allah SWT bagi tahu tentang kedudukan Nabi SAW dan para sahabat yang mulia, yang boleh bersabar, yang tidak susah hati. Maka mereka telah mendapat pujian daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat yang lepas, iaitulah Allah Ta'ala mempunyai ilmu yang mengetahui segala perkara. Allah Ta'ala gambarkan bahawa agama ini akan zahir, akan mendapat pertolongan, kemenangan dan tersebar luas. Dalam beberapa hadis yang kita baca semalam, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini akan sampai di mana sampainya malam dan siang. Allahu akbar. Tak ada lah mana atas dunia ni malam dengan siang ya ada. Maka ayat yang terakhir ini Allah sebut nama siapa? Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orangnya. Manir Rasul. Tengok dalam ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Siapa Rasul? Nuh? Isa? La. Muhammadur Rasulullah. Rasul yang aku maksudkan ayat 28 itu, ini orangnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia panggil menariknya ilmu pengajian Al-Quran, tadabbur Quran, kalamullah. Tidak ada yang bercanggah, tidak ada yang tidak berfakta, tidak ada yang orang panggil tidak tersusun. Itulah kalamur Rabbil Alamin, kalam Rabbul Izzati wal Jalal, kalam Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, mari kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Muhammadur Rasulullah. Ai Muhammad itu adalah Rasulullah haqqan bila raib. Benar, tidak ada sebarang keraguan padanya. Tak ada keraguan. Allahu Akbar. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Dan orang-orang yang bersama dengannya, sahabat-sahabat dia, bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Kita kena ingatlah, kafir itu banyak jenis. Ada kafir yang kafir dia ya kafir, iktikad dia kafir, tapi dia tak musuh Islam, dia duduk diam gitu ya. Ada kafir yang memang menentang. Ini yang kita keras ni. Kafir hak menentang, hak lawan ni, kita tak boleh tolak, tak boleh diam-diam. Kita kena tunjuk perlawanan yang begitu kuat. Jangan takut, lawan. Jadi para sahabat Nabi keras, tegas terhadap orang kafir yang memusuh Islam. Tapi ruhama'u bainahum, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan, rahmat, merahmati sesama sendiri, sesama umat Islam. Sama-sama umat Islam, rahmat, kasih sayang. Kita punya ingat terbalik. Kita hari ini nampak kadang-kadang sesama Islam berkelahi, berpecah, berbalah, masing-masing kata mengata, tuduh menuduh. Dengan orang kafir lunak ya, relax ya. Allah, pakatan-pakatan. Dengan sama-sama Islam, hentam menghentam. Jangan main. Kita kena tukar dia punya channel. Jadi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mana-mana orang yang menentang Islam, mereka mesti tegas lawan. Dalam hadis, tanda hadis, wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Bandingan orang mukmin dalam kasih sayang, rahmat merahmati, berlemah lembut seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun, mana-mana anggota dia sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma, semua tubuh akan berjaga malam, tak lena tidur dan rasa panas. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslimun wal lafzu lahu. Maknanya gambaran orang mukmin macam sebuah tubuh. Kita berjalan sepak batu, pau, aduh, mulut kata. Tak. Yang menangis siapa? Mata. Yang soksek siapa? Hidung. Yang sakit siapa? Kaki. Itu nak macam tu. Maknanya umat Islam di Palestin diganyang oleh Yahudi, kita di sini juga tak lalu makan. Patut begitu. Biar dia negara lain, kita negara la. Sahabat-sahabat kita di Rohingya diganyang, kita di sini juga tak lalu makan. Biar bau rasa begitu. Itu dia panggil sifat orang mukmin. Satu lagi hadis ini masyhur untuk catatan dan rekod para pelajar. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Nabi kata orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah binaan. Yashuddu ba'dahu ba'dha, yang kuat menguat antara sama lain. Kita ni kalau kita buat binaan ada tiang saja tak kuat. Bila ada tiang, ada dinding, ada dia punya bau dari gagah. Wa syabbaka baina asabihi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk tangan dia begini, kuat. Kalau satu ini tak kuat, ini kuat, gini lagi kuat. Maknanya Nabi buat bandingan dengan cara mana
tunjuk, ini dipanggil wasilatut ta'lim. Kita tunjuk ini mana yang kuat. Alhamdulillah, hadis ini juga dalam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslimun. Itu menunjukkan orang Islam sama-sama kita mesti kuat, mesti ada kesatuan, tak boleh berkelahi sama-sama kita lah. Tapi hari ni apa boleh buat, malanglah kita, sama kita berkelahi dengan orang bukan Islam, ai lunak pula dia. Baik, sifat sahabat Nabi yang pertama, ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kufar. Sifat yang ketiga, tengok ayat, tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rokok dan sujud. Allahu Akbar. Rokok dengan sujud ni, ini sifat orang mukmin, sifat orang saleh. Sentiasa rokok, sujud mana solat, bukan rokok saja, solat maknanya sentiasa melakukan solat, sama-sama dia ni. Ini sifat orang beriman. Kalau cakap berjuang saja, semaya ada, mana ada, oh dia ni kuat ni, berjuang Islam ni, kuat dakwah ni, semaya lah, bukan. Itu bukan pejuang Islam, itu karut punya orang. Maknanya kita mau tengok sahabat-sahabat Nabi, itu ya cara. Waktu tak ada apa-apa, solat. Wa anil mukhariq, tulis anil mukhariq. Seorang ulama dia kata mukhariq, kharajna hujjajan. Dia kata kami keluar daripada negeri kita nak pergi kerja haji, nak kerja Mekah. Falamma balagna Rabazah, bila kami sampai di Rabazah. Rabazah ni satu tempat, waktu anda pergi dulu lah, kalau tak silap saya, lebih kurang 150 km daripada Madinah. Dari kita mari daripada Qasim, Al-Qasim, nak pergi ke Madinah 150 km. Dia ada tulis simpang ke Rabazah. Berapa masuk lagi tak tahu. Anda tanya orang tu, aku nak masuk boleh? Tak boleh. Keretamu biar kereta biasa boleh, kena kereta 4x4 baru boleh pergi ke Rabazah. Di sana perkampungan Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari dan beberapa orang sahabat lagi yang mati di sana. Jadi kata dekat Rabazah, qultu li ashabi taqaddamu wa takhallaftu. Aku kata di Mukhariq, dia kata kamu solatlah, aku duduk belakang. Fa ataitu Abu Zar wa huwa yusalli. Aku pergi jumpa Abu Zar, dia sedang solat. Fara'aitu yutilul qiyam, lama dia berdiri, panjang bacaan dia. Wa yuksiru ruku' was sujud, dan kita duk perhati dia duk rokok, duk sujud, ya maknanya duk solat kerja dia, lama pula solat. Fa zakartu zalika lahu, aku tanya, ya Syekh Abu Zar, kenapa lama sangat ni, solat ni panjang? Qal ma alautu an uhsin, bagaimana aku tak elokkan solat aku. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, man raka'a rak'atan aw sajada sajdatan, siapa dia rukuk ataupun sujud, mana solat, rufi'a biha darajah, Allah Taala angkat darajat, wa hattat anhu biha khati'ah, Allah Taala gugurkan kesalahan dia. Hadis ini akhrajahu Ahmad wal lafzu lahu wa ghairuhu wa sahahu li ghairihi jam'un minal ulama. Alhamdulillah. Maknanya kita naknya hadis itu menunjukkan bahawa kelebihan salat. Apa yang mereka nak? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini sifat yang keberapa? 4. Dan dengan mengharapkan limpah kurnia pahala dari Allah Tuhan mereka, serta mengharapkan keredaannya. Ini penting para jemaah sekalian. Kita ni apa saja yang kita buat, ibadat, solat ke, sedekah ke,
baca Quran ke, zikir ke, semua yang kita buat, yabtaghuna fadlan minallah, hendaklah kita mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, mana kita buat dengan ikhlas. Ayatlubuna ayyatafaddalallahu alim birahmatihi, mereka minta agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, ke atas mereka rahmat dia, sehingga melayakkan mereka untuk masuk syurga, dan Allah Ta'ala redha kepadanya. Lagi apa sifat dia? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka dari kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Jadi adakah orang yang solat ada kesan tanda? Ada setengah orang kata hitam ada dahi. Kadang-kadang hitam tu bukan sen ni, sujud sen ni. Kalau dia hitam atas ni, jangan duk pelik Allah hitam nah dahi tu kuatnya tekan sujud. Sujud atas batu ke apa? Tak. Di mana ke tanda Allah Ta'ala sebut simahum fi wujuhihim, tanda mereka kuat solat tu ada di muka mereka. Macam mana kita nak tahu? Ni para pelajar, para jemaah, bagaimana kita nak tahu tanda-tanda yang demikian? Tengok dalam tafsir kata sikit. Ai alamatu ashabi Muhammadin, tanda-tanda kesolehan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di muka mereka. Min athari sujudihim fi salatihim, kesan daripada mereka sujud dalam salat. Tengok ulama kata apa. Dalam tafsir Ibnul Jauzi dia kata alamat itu, alamat tanda kesan solat tadi di dunia ke di akhirat. Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan di atas dunia pun ada tanda. Orang yang solat kuat ni atas dunia ada tanda. Mana tanda dia? Dia kata annaha as-samtul hasan. Kita tengok penampilan orang solat ni comel. Tidak ada serabut, seronyeh, serebeh orang Kelantan kata. Tak terurus lah. Pasal itulah pelik bila ada orang dakwa dia ni dekat dengan Allah, baju carik, baju busung, rambut tak terurus lah. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah punya pakaian? Bersih. Bagaimana rambut dia? Terjun, sentiasa sikat rambut. Dia belah rambut dia. Kita belajarkan dalam kitab Syama'il Muhammadi, Nabi kita comel rambut dia. Allah, ni dakwa kita yang rapat dengan Allah tapi busuk bangah kata orang. Busuk. Busuk. Orang Kelantan kata busuk bangah. Minta maaf lah para pelajar semua. Sekali anak sebut bahasa Kelantan ni nak menceriakan suasana. Dah, sebut goseng itu maknanya tak terurus lah, kusuk masai kata orang. Ada bahasa Malaysia pun kita sebut juga. Kelantan pun jarang-jarang dicelah. Gedebe ni orang Samsing lah, orang Heru tu panggil gedebe. Kena ada lah kaum bahasa Kelantan tu. Ni setengah orang ni marah kajak Kelantan. Marah apanya kita nak kayanya bahasa kita. Elok kata dia panggil kayanya bahasa kita. Itu penting. Kalau kita tak kaya bahasa, tak comel. Baik. Jadi dia kata bagaimana orang mendakwa dia dekat dengan Allah, kuat ibadat, tetapi tidak apa? Tak comel dia punya penampilan. Lah, berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda comel, bersih. Maka timbul soalan, adakah mereka ni simahum, tanda soleh tu di dunia? Ada ulama kata di dunia. Bagaimana di dunia? As-samtul hasan. Kita tengok penampilan dia comel. Satu. Allahu Akbar. Jadi yang kedua, annaha nadat tahur wa saral arda, sentiasa bersih, sentiasa bersuci mereka itu. Ada katanya bila dia sujud, zaman dulu orang solat atas masjid dia tu atas tanah ya. Mana ada kapek-kapek macam kita ni. Maka kesan tu ada, nampak pasir dahi. Ada juga alat turab. Yang ketiga, nampak kesan daripada mereka berjaga malam. As-suhum,
Mana orang jaga malam ni tak cukup tidur, kuning muka. Wallahu a'lam. Ini analisa yang dibuat oleh Ibnu Jauzi. Dia kata simah punya as-sufrah, nampak kuning. Wallahu a'lam macam mana kita boleh nampak, macam mana kita boleh kesan. Ini penting juga untuk kita belajar. Satu kes, ini cerita betul. Guru saya ni di Jamiah Islamiyah di Madinah, dia cerita ada seorang budak Eropah. Pelajar Eropah ni nama Daud. Dengar cerita Daud ni, menarik. Daud ni orang putih, masuk Islam, mari belajar Universiti Madinah. Dia ni Masya Allah kuat ibadat. Malam dia tahajud. Dia bangun awal, dia tahajud. Masuk dalam kelas, dia mengantuk, dia tidur. Mungkin bukanlah tidur masuk nak tidur, tapi tertidur lah, moga penat. Kita ni hak tidur ni terlebih tidur ni, bukan tak cukup tidur. Hak ni simahum fi wujuhim, nampak di muka mereka lebih tidur, bukan tak cukup tidur. Lain. Daud ni tak cukup tidur sebab ibadat. Jadi budak Arak ni dia jealous. Dia tengok orang luar tidur, Syekh tak tegur, dia pun tidur juga. Dia ambil serban merah dia, duduk, dia tidur. Tok Syekh marah. Kom, bangun. Marah dia. Dia kata, Syekh tak adil mu. Tak adil. Daud tidur boleh, kami tidur tak boleh. Dengar cerita ni. Syekh kata, Haza Daud ni dia tidur min qiyamil lail. Tok Syekh ni ada farasah, ilmu, boleh tengok orang, kenal orang. Dia tengok, dia kata Daud ni tidur sebab dia jaga malam, dia tahajud. Mu tidur sebab mu jaga malam duk bual. Bangun kamu, nam ya Daud, qum anta, dia kata. Daud mu tidur, mu bangun. Marah harap tu. Ini kita kata simahum fi wujuhihim. Cerita ni ada kalanya kita nampak muka orang tu boleh dikenali. Dia ni tidur kerana tak cukup tidur, kerana tahajud. Hak ni tidur kerana terlebih tidur. Lain. Jangan main-main. Cerita Daud pula keluar gini. Itu sejarah dah. Ini sejarah Daud. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian, cerita Daud. Mana faham cerita Daud? Itu ada ulama kata di dunia. Wa al-qaulus tsani, pandangan yang kedua kata annaha fil akhirah. La simahum, tanda ni di akhirat. Bila mereka bangkit daripada kubur, anna maudhi'as sujud, tempat kita sujud, muka kita tu lebih bercahaya, cerah muka. Orang tengok, dia ni ahli solat ni atas dunia dulu ni. Masya Allah. Wasani, yang kedua tanda mereka, annahu yub'asuna ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin, mereka bangkit di akhirat esok, muka dia, tangan dia, kaki dia bercahaya, min asari tuhur, kesan daripada wudu. Jadi kita ni kesan daripada wudu. Kita ambil wudu kan, bila kita bangkit akhirat esok, cerah muka, wudu comel. Sebab itulah wudu tu nama apa? Al-wudu, ambil dari perkataan al-wada'ah dengan makna bercahaya. Siapa dia nak muka dia bercahaya, siapa dia nak muka dia comel, wudu. Tak payah beli make up. Ni makcik-makcik kita ni make up bertepek ya. Allahu Akbar. Dia gamak comel sangat. Kalau tengok dalam cermin tu lebih kurang dengan lutung. Marah pula dia, lutung dah gini dia. Keni lutung pula dah. Dah. Comel. Min wudu. Siapa nak comel, nak lawa, ambil wudu banyak-banyak. Jadi ada ulama kata kesan daripada, ada kata-kata min alamat tahajjud bil lail. Siapa dia kuat solat tahajud, orang soleh lain boleh kenal dia. Orang soleh lain boleh kenal dia. Yang tak soleh lain tak ada apa-apa, dia tak tahu apa dia tu. Habislah kita, itu di antara huraian para ulama. Kita boleh simpulkan bahawa orang yang jaga solat ini, penampilan dia comel, muka dia bercahaya di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Siapa nak muka dia bercahaya, banyaklah beribadat kepada Allah Azza wa Jalla.
banyaklah beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat kita. Zalika masaluhum fit Taurah. Demikianlah sifat mereka yang tersebut dalam kitab Taurat. Sifat dia tersebut dalam mana? Dalam kitab Taurat. Ai hadzal ladzi wusifu bihi huwa wasfuhum fit Taurah. Sifat yang disebut itu Allah Taala sebut dah dalam kitab Taurat. Ada dah. Wa masaluhum fil Injil. Dan sifat mereka dalam kitab Injil pula ialah bahawa kazar'in akhraja syata'ah. Sifat mereka dalam Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Pokok, mula-mula kita tanam pokok, keluar tunas, bertunas dia panggil. Orang Kelantan kata ceding ke? Naik tunas. Ceding itu makna tunas. Belajar bahasa kita dah. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaz. Seperti pokok yang tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya, fastaghlaza, sehingga ia menjadi kuat, fastawa ala suqihi, lalu ia tegap berdiri di atas batangnya, yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar, yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Jadi itu mana? Kita ni tanam pokok, kita duk tengok perhati pokok kita tu. Dia naik cabang, tunas besar, bercabang lagi, pokok makin besar, makin kuat. Allah kata apa? Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu ialah kerana Allah hendak menjadikan orang-orang kafir merana dan memendam perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Jadi ayat ini para jemaah sekalian senang je. Kata ulama tafsir, hadza masalun darabahullahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bandingan Allah buat untuk Nabi. Dulu Nabi mula-mula terima wahyu seorang. Khadijah beriman, Abu Bakar beriman, Ali beriman, Zaid beriman. Macam tunas, ini tunas. Kemudian masuk Islam Hamzah, lagi gagah. Masuk Islam Umar, lagi gagah. Jadi sahabat-sahabat bertambah. Itu mana macam ibarat sahabat Nabi ni macam pokok yang mula bertunas, yang akhirnya kuat. Demikianlah keadaan Islam. Nabi sebut bada al-Islamu ghariban. Awal Islam dulu seorang dia terasing, kemudian Islam itu kuat, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan dia akan kembali menjadi asing, menjadi dagang kata orang kampung, asing semula di akhir zaman. Allahul musta'an. Baiklah, itu dia panggil masal. Allah Ta'ala buat bandingan Islam itu mula-mula sikit, berkembang. Hari ini berapa bilion kita punya bilangan. Dan yu'jibu zurra, penanamnya kagum dengan pokok yang dia tanam. Maknanya di sini nak nyatakan Nabi gembira sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok sahabat-sahabat dia makin hari makin ramai, makin kuat perkembangan. Liyaghiza bihumul kuffar, puak kafir pula makin sakit hati, makin frust, makin kecewa, makin serabut, macam-macam ada. Sebab dia tengok Islam makin kuat. Baiklah, kita akhirkan ayat kita ni dengan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan selain itu Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka keampunan
dan pahala yang besar. Jadi Allah Ta'ala janji dengan siapa? Janji dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapat pahala yang besar. Dapat pahala yang besar. Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ja'alna minhum ya Rab. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, mencintai Rasulullah sallallahu, mencintai sunnah Nabi, berjuang untuk menegakkan sunnah, menghapuskan khurafat dan bid'ah dan segala perkara yang menyalahi peraturan Islam. Baik, ayat ini sekaligus tanda pelajar Allah Ta'ala nyatakan kelebihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Di antara sahabat Nabi yang dinyatakan siapa? Tengok Allah Ta'ala sebut tanda dalam surah At-Taubah. Tulis surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat berapa? Ayat yang ke-100. Tulis ayat 100. Allah Ta'ala puji sahabat Nabi. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. As-sabiqun al-awwalun, orang yang terawal masuk Islam, sahabat Nabi, muhajirinnya, ansar, dan orang-orang yang mengikut para sahabat bi ihsan. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Karena itu Nabi berpesan kepada kita, tanda hadis ini sangat penting. Qala sallallahu wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Nabi kata, kamu jangan sekali-kali maki sahabat aku, jangan maki. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban. Andai kata kamu bagi nafkah infak sebesar bukit Uhud itu emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tak sampai satu cupak ataupun setengah cupak gandum yang diberi infak oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebab apa? Waktu mereka itu waktu susah, waktu sukar, maka mereka telah infak. Tak sama dengan kita waktu kita senang kita infak. Allahu Akbar. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Tiba-tiba mari orang kepala sengit, mulut busuk, nama dia puak Syiah, duduk maki, duduk hentam, duduk kutuk, duduk laknat para sahabat pagi, petang, siang, malam. Kita kata itulah manusia celaka yang luqima bil hajar, patut kita lontar sumbak anak batu dalam mulut dia. Bukannya kita puji orang-orang seperti Syiah ini, jangan dipuji. Ini tidak puji Syiah. Berapa kau puji dia? Mereka ini tidak layak untuk dipuji. Kenapa? Sebab mereka telah mengeji sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, alhamdulillah, kata alhamdulillah. Tamaklah huraian ringkas ayat 29 daripada suratul Fath. Sekarang kita pindah kepada 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang mulia ini. Tanda pelajar yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad Rasulullah, sahabat-sahabat yang bersama dengan dia tegas dengan kafir penentang Islam, berkasih sayang sama mereka. Kata ulama tadabbur, min haqqil muslimin, menjadi tanggungjawab umat Islam sepanjang zaman mesti ada 2 sifat ini. Sifat apa? Sifat berkasih sayang dengan sama-sama Islam, tegas dengan penentang Islam. Orang menentang Islam, jangan duduk lunak dengan dia. Mereka boleh berpura-pura bersama dengan kita, tapi bila mereka dapat kedudukan, dia akan hentam kita. Hati-hati tuan-tuan. Marilah kita sama-sama Islam, kita mantapkan ukhuwah, kuatkan silaturahim sama-sama keluarga,
rapatkan ukhuwah, saf umat Islam diperkasakan, diperkuatkan, dan menjaga mereka daripada disakiti oleh orang-orang yang bukan Islam. Dengan orang Islam pula, dengan non-Muslim yang bukan, yang menentang Islam, kita mesti tegas. Jangan duduk main lunak-lunak, tak apalah, toleransi, no toleransi. Non-Muslim yang tak menentang, tak ada masalah. Baik. Dalam ayat ini, tulis, faedah yang kedua, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ulama tadabbur kata, kita kena beza di antara cerita, menyebut cerita hal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggil Nabi. Tengok dalam ayat surah An-Nur, surah An-Nur ayat 62, Allah kata, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan jadikan panggilan kita kepada Nabi macam kita panggil kawan kita. Muhammad. La. Kita kena panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, panggil. Ya Muhammad, ya Ahmad, la. Itu tidak beradab. Tidak beradab. Sebab apa? Allah SWT tak panggil Nabi dengan nama. Berbeza dengan Nabi lain. Nabi lain dia panggil nama. Ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa, ya Nuh. Nabi dipanggil nama. Tapi bila sampai ke Nabi, la. Allah kata, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Muddathir. Dia tak panggil nama. Itu adab. Sebab itulah kalau ada orang buat selawat ke zikir, ya Muhammad, ya Ahmad, jangan ikut. Itu nama dia orang yang tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada keterangan para ulama yang menyebut tentang itu. Jadi kita kena beza, ketika Allah cerita tentang sifat Nabi, dia kata Muhammad. Tengok dalam ayat ni, Muhammadur Rasulullah. Dalam suratul Ahzab ayat 40, Allah kata, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapa pada laki-laki. Mana laki-laki tua, tak ada. Anak dia semua laki-laki mati muda, mati kecil. Dalam surah Ali Imran ayat 144, Allah kata, wa ma Muhammadun illa rasul. Tapi bila panggil, Allah kata, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Kesimpulan dianya, maqam al-mukhatabah, bila nak panggil dengan jawatan. Wa maqam al-akhbar, cerita boleh sebut nama. Kita ingatlah, kita kena ingat, ini kaedah besar yang telah digariskan oleh para ulama ahlus sunnah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat inilah kata di para ulama, salah satu daripada tanda kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk maklumat yang lebih detail, lebih jelas, saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan beli buku yang saya terjemahkan. Nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 41 kelebihan Nabi. Itu dia panggil ayat yang kita kena baca. Kita kena baca buku. 41 kelebihan Nabi berbanding dengan Nabi yang lain, bukan banding dengan kita. Kita ni tak masuk dalam rekod perbandingan, banding dengan para anbiya yang lain. Baik, kita pindah kepada faedah yang ketiga. Liyaghidha bihimul kuffar. Allah kata, bila ramainya para sahabat yang berkasih sayang ini nak menyakitkan hati orang kafir. Kata ulama tadabbur, fa mughayazatul kuffar ghayatun mahbubatun lirabbi. Menyakiti orang kafir yang menentang Islam itu salah satu daripada objektif kita berlawan dengan dia. Apa? Berlawan dah sudah senang hati lah, biar dia sakit hati. Fa muwafaqatuhu fiha min kamalil ubudiyah. Maka kita ikut apa yang Allah Taala sebut di sini, menyakiti, berlawan dengan orang kafir itu salah satu daripada tanda pengabdian diri kepada Allah,
dan telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya segala perkara yang yang orang kafir buat, kita kena menyalahi. Lah ni zaman globalisasi terbalik pula. Semua benda hak kafir buat kita kena ikut. Ini bahaya. Dia panggil zaman kita ni dia panggil zaman globalisasi ataupun dia panggil zaman aulamah. Orang panggil zaman langit terbuka, zaman dunia tanpa sempadan, itu istilah yang diguna. Tapi definisi yang paling tepat yang anda dengar daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, dia kata apa? Maknanya globalisasi itu senang je definisi dia. Orang putih nak suruh kita buat apa yang dia buat, nak suruh kita pakai apa yang dia pakai, nak suruh kita makan apa dia makan. Sekarang ni sudah terjadi. Habis pakaian kita macam orang putih. Orang putih pakai seluar carilah juga atas lutut. Orang putih pakai baju tak cukup saiz juga. Anak-anak orang Islam pun nampak bulu ketiak juga pakai baju. Orang putih makan ayam goreng dengan gambar kepala orang tua. Kita di sini pun nak makan ayam goreng cari kepala orang tua tu juga. Sudah. Ini dia panggil bahasa globalisasi. Lah, kita kena lawan. Salah satu dari contoh menarik. Hadis ni panjang, anda ringkaskan. Hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza syakka ahaduhum fi salati." Apabila kamu syak dalam solat, 3 ke 2, kita jadikan 2. Tambah 1 rakaat lagi. Kemudian Nabi kata apa? Apabila selesai solat, adalah kamu sujud sahwi, 2 kali sujud, turghimani anfas syaitan. Sujud sahwi itu nak memalukan muka syaitan. Ada juga kata targhiman lisyaitan, kerana nak malu muka syaitan. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi nak malu muka syaitan, mu ni kacau syaitan, mai kacau aku, tak, aku sujud lagi. Sebab syaitan ni tak suka sangat kepada sujud. Syaitan dia tak suka sangat pada sujud. Kerana sujudlah dia terpelanting dihalau keluar daripada syurga. Maka kita perbanyakkan sujud, kita nak lawan dengan dia, dengan syaitan. Bila pergi Mekah, semalam kita dah cerita, kenapa buka bau kanan? Lesh, kenapa? Sebab targhiman li syaitan, syaitan yang ajar kepada Quraisy supaya serang hendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mari hari ni pun wala kita tak nampak syaitan, Quraisy dah tak ada, kita tetap buka bau. Sebab apa buka bau? Kerana nak lawan syaitan. Menarik ni. Hak mana syaitan suka buat. Ada cerita, nak dengar ke tak? Orang ni dia bernazar. Dia kata kalau dia isap okok, dia nazar nak berhenti okok. Kalau dia isap okok sebatang, dia kena sedekah ke tabur masjid RM1. Akhir sekali satu hari dia kena sedekah RM10 sebab 10 batang. Tapi tak berhenti juga merokok. Sebab syaitan mari bisik, mu lagi banyak mu isap okok, lagi banyak kau sedekah, isap banyak lagi. Bijak syaitan. Dia masuk jarunya begitu halus. Dia pergi jumpa Tok Syekh dia, "Syekh, saya ni makin hari makin banyak kena sedekah ni, sebab syaitan suruh sedekah banyak, makin kuat isap okok." Syekh kata, "Salahmu. Syaitan yang dia paling takut sujud. Mu bernazar, ya Allah, sekiranya aku isap sebatang, 2 rakaat sujud." Tak ada 5 hari. Syaitan kata, "Betul kok. Asyik dia sujud je. Asyik dia solat je." Sebab syaitan tu marah dengan solat. Jadi siapa-siapa nak berhenti rokok, bernazarlah dia solat. InsyaAllah tak lama lagi syaitan akan lari daripada dia. Tapi kalau hak lain tak, dia kata, lagi banyak sedekah, lagi banyak, lagi kena kuat isap rokok banyak. Baik, kita berhenti setakat dulu. Kita pergi kepada yang keempat. Allah Ta'ala dalam ayat ini, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata di para ulama, fadlan minallahi, ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Ulama kata yashhadul Quran biridallahi anis sahabati wa sana'i alaihim. Ayat Quran ini telah menetapkan bahawa Allah Ta'ala redha kepada para sahabat Nabi dan Allah Ta'ala puji mereka. Allah Ta'ala puji mereka. Ini betul-betul kita punya kedudukan sahabat begitu jelas. Kita kena puji sahabat, jangan keji. Jangan keji. Maka sahabat Nabi mempunyai 2 sifat yang begitu jelas, asyidda' alal kufar, ruhama' bainahum,
Dua sifat ni mesti ada kepada kita sebagai pendakwah. Pendakwah kena ada dua-dua. Pendakwah kena ada dua sifat. Jangan sayang yang kafir saja. Orang Islam berkelahi, lah, jangan kelahi dengan Islam, sayang yang kafir. Tidak sama sekali. Dua-dua kena ada. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut di sini dalam ayat Tuhan kata apa? Dalam ayat ini Tuhan sebut wallazina ma'ahu, orang yang bersama dengan Nabi. Dia tak sebut siapa dia, Abu Bakar, Umar ke siapa. Maka kata di para ulama, al-mubham, orang yang tidak dikenali, la yuqbalu hadisuhu hatta yu'lama man huwa. Orang yang tidak dikenali tidak diterima hadis dia kecuali dikenali. Siapa awak? Maknanya kalau orang tu mengaku guru saya ajar, wajib pada dia menyatakan siapa guru awak. Kita nak tengok gurumu siapa. Ni tidak, ni saya tarik balik saya punya ucapan, tapi nama guru dia dimubhamkan. Kita kata ini satu talbis ataupun tadlis, nak mengelirukan orang. Sebut guru awak siapa, baru kita boleh tahu. Kecuali al-mubham minas sahabah. Adapun sahabat yang tidak dikenali nama dia tapi confirm dia ni sahabat, la yadurru, tidak memberi kesan. Karena itu kita tengok banyak di kalangan dalam hadis dia kata apa? Ja'a rajulun, sa'ala rajulun ila nabi. Seorang lelaki tanya Nabi, siapa dia, nama dia. Bahkan ulama hadis cari korek tak jumpa pun nama. Kata ulama hadis, mubhamus sahabatu la yadur. Makna sahabat ni walaupun kita tak kenal nama, tak tahu siapa dia, itu tidak memberi kesan. Sebab ulama kata la tadurru jahalatu bi'aini sabab ba'da subuti suhbatihi. Syaratnya memang sabit dia tu sahabat Nabi, maka nama dia kalau kita tak kenal pun tidak menjadi masalah. Alhamdulillah. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udulun thiqatun bi syahadatillah. Sahabat itu adil, dipercayai dengan saksi daripada Allah Azza wa Jalla. Kecuali beberapa orang yang pelik-pelik, maka tidak. Jadi maka di sini ayat ini, ayat akhir surah Al-Fath ini raddun 'ala Rafidah, menolak kejahatan puak-puak Rafidah, puak Syiah yang menghina para sahabat, yang mengutuk sahabat. Allah Taala puji, engkau hina. Maka kita mengatakan mulah puak Syiah, orang makhluk yang hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita orang beriman ni jangan cuba nak mendekati puak-puak Syiah. Sebab apa? Sebab tidak ada faedahnya kita mendekati mereka. Sebagai penamat, satu kerja, dia panggil kerja khusus kepada para pelajar tadabbur suratul Fathi. Ada satu kerja, tulis. Siapa dia boleh jawab, orang ni bijak. Siapa tak boleh jawab, tidak mengurangkan darjat. Teruskan sambung kita belajar lagi ayat suratul Hujurat dalam siri yang akan datang. Apa dia soalan? Dalam tafsir Al-Alimi, dia kata apa? Qad ijtama'a huruful mu'jam. Terkumpul huruf mu'jam 29 huruf dalam ayat ini. Ayat Muhammadur Rasulullah sampai ke akhir ayat ini terkumpul semua 29 huruf. Jadi kerja khususnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak duduk diam-diam, ambil pen, coba tulis Mim Muhammad 1, Ha 2, Dal 3, Ra 4, Sin 5, Waw 6, Lam. Dia kata dalam kitab Al-Alimi kata ijtama'a huruful mu'jam at-tis'atu wal 'ishrun fi hadhihi al-ayah. Terkumpul semua 29 huruf mu'jam itu dalam ayat ini. Daripada ayat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai ke akhir surah. Coba cari. Baiklah. Satu lagi ayat yang sama yang terkumpul juga kata di Al-Alimi, iaitu ayat surah Ali Imran ayat 154. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Kalau rajin buat hak Muhammad Rasulullah dulu, kemudian cari surah Ali Imran 154. Walaysa fil Qur'ani ayatan, tak ada lagi ayat dalam Quran
yang mengandungi semua 29 huruf hijai, huruf al-mu'jam ini dalam ayat lain kecuali ayat kita ni Muhammad Rasulullah dengan ayat surah Ali Imran 154, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Siapa dia buat kerja kursus, kita kata barakallahu fikum, boleh hantar WhatsApp secara PM kepada nombor admin YPSD yang akan menilai, tengok betul ke tak betul jawapan. Orang yang jawab betul, yang pertama sekali dia dapat hadiah. Kita doakan keberkatan kepada dia dan kepada semua para pelajar kita ni, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah kita 10 siri kuliah tafsir suratul Fath. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita belajar ni, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami apa yang kami belajar, ajarkanlah kepada kami semua ilmu yang memberi manfaat kepada kami, lebih-lebih lagi ilmu memahami kitab Allah, ilmu memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu mengenali perkara-perkara yang mungkar dan maksiat, perkara-perkara bid'ah dan khurafat, supaya dapat kami menjauhinya ya rabbal alamin. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hati kami cintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi, mencintai semua amalan yang boleh mendekat, yang disayangi oleh Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, yang mendekatkan kami kepadamu, yang melayakkan untuk sampai ke syurgamu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal hawri ba'dal kaur ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi suratul Hujurat dalam siri yang akan datang.